Okay, sekarang kita masuk kepada subtopik yang ke-6, iaitu kebarangkalian dan ketakpastian dalam alam kuantum. Okey, jadi kita dah topik sebelum ni kita lihat tentang Schrödinger equation, dan Schrödinger equation ini melibatkan fungsi gelombang yang dinyatakan sebagai psi. So dalam psi ni ada mengandungi tentang energy, total energy bagi elektron, kemudian ada momentum bagi elektron yang mengaitkannya dengan sifat gelombang, iaitu frekuensi dan panjang gelombang elektron. Okay, alright. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan wave function ni? Sebab kalau kita punya wave function untuk gelombang, kita tahu contohnya wave function untuk gelombang maju untuk tali kan, untuk mechanical wave, contohnya kan Y sama dengan A cos kx tolak omega t. So yang ini memang kita tahulah, yang ini ialah displacement, sesaran. Yang ini memang gelombang punya ni lah, gelombang punya ciri. Tapi yang ini mewakili sesaran zarah dalam gelombang. Okay. Tapi untuk wave function ni sebenarnya apa benda? Sesaran apa? Kan dia bukan sesaran elektron sebenarnya. Jadi kat situ ada menimbulkan masalah bagi para saintis, ahli fizik. Equation tu dah ada. Kan equation yang H psi equal to I H d over dt psi ni ada persamaan tu, tapi kita nak interpret apa benda sebenarnya wave function tu sebenarnya mewakili apa bagi elektron. Okey, jadi kita jengah kembali kita menjengah satu eksperimen Dirichlet Young. Tetapi dalam eksperimen ni bukanlah menggunakan cahaya, tetapi menggunakan elektron. Okey, ini ialah eksperimen Dirichlet yang menggunakan elektron instead of cahaya. Okay, dalam eksperimen yang telah dilakukan, didapati bahawa apabila ada alur elektron yang melalui dua slit ni, kan, didapati lama kelamaan kat sini ada, kita kata photographic plate lah, fake fotografi, di mana elektron akan menghentam dan meninggalkan kesan lah, pada filem ni. Kemudian lama kelamaan kan, elektron ni bila dah lama-lama kelihatan jalur-jalur cerah dan terang. So dia jalur cerah tu ialah tumpukan-tumpukan putih yang rapat-rapat. Dia masih lagi titik-titik, cumanya secara kelompoknya kita nampak titik-titik tu rapat-rapat, lepas tu kurang titik-titik, kemudian dia beralternating. Seperti coraknya seperti corak diffraction pattern, kan, corak pembelauan oleh cahaya, kan, oleh cahaya. Di sini kita nampak adanya jalur-jalur cerah dan jalur gelap. So lama kelamaan dia semakin jelas kelihatan, dan ini menunjukkan kesan sifat gelombang bagi elektron tu. Okey, jadi di situ memang kita nampaklah pembelauan elektron. Okay, instead of pembelauan cahaya, kita memang nampak jelaslah sifat cahaya tu. Okey, daripada pandangan zarah, kalau kita memang mengambil kira sifat zarah bagi elektron, titik-titik ni mewakili keamatan gelombang, keamatan alur elektron tu. Dan dia berkadaran dengan probability kebarangkalian menemui elektron tu pada kawasan yang rapat. Jadi
So ini menggambarkan bahawa kita boleh menjumpai elektron, kan? Kebarangkalian kita menjumpai elektron datang satu-satu. Dan kebarangkaliannya dia akan berada di kawasan-kawasan ini, kan? Dia kebarangkalian. Okey. Jadi di sini sebenarnya kita tak tahu pun ini elektron ni pilih mana, pilih slit yang mana. Kita memang tak tahu. Tapi memang bila kita lalu ke elektron tu boleh pula pergi membelau. Okey, membelau, which is susah nak difahami sebab elektron tu kita memang anggap dia seketul, kan? Seketul, tapi dia boleh pula pergi ke ruang-ruang ini, ruang-ruang yang sempit ini, membentuk corak pembelauan. Jadi memang kita tak tahu lah dia pilih mana. We do not know. So we have no knowledge about it. But the effect is it shows the wave-like property. Okay. Jadi itu ialah kalau kita memang kita mengambil sifat zarah itu bagi elektron, memang kita tahulah setiap satu ni, titik ni mewakili tembakan elektron tu atau kehadiran elektron pada kawasan itu. So memang kita sure lah dia memang akan ada, sama ada dia memang kita sure yang memang dia ialah partikel sebab dia membentuk satu dot kat situ, kan. Tapi secara keseluruhannya, daripada wave point of view, daripada pandangan gelombang, okey, kita memang nampak intensity ni, kan? Intensity itu ada variasi, dan itu ialah sama dengan apa yang kita peroleh daripada corak belauan daripada gelombang. Okey, dari point of view, so Max Born, Born ni nama orang saintis, dia mentafsirkan panjang gelombang ini yang dikuasa dua, kan. Panjang gelombang pula gelombang fungsi gelombang ni yang dikuasa dua, kan. Dia introduce bahawa itu ialah ketupatan kebarangkalian ataupun probability density yang memberitahu kita tentang kebarangkalian menemui satu zarah pada satu kawasan. Okey, jadi itu yang kalau wave function saja dia tak ada makna sebenarnya, dia tak ada physical meaning. Tapi kalau kita ambil kuasa 2, ini bermaksud sebab wave function ni biasanya dalam bentuk kompleks, nombor kompleks. Jadi kita ambil modulus dia dan kuasa 2 kan dia. So nombor kompleks memang kompleks lah, nama nombor kompleks. Kalau wave function saja dia memang tak ada makna, physical meaning. Tapi dia kalau kita ambil kuasa 2, kita ambil apa kita panggil lah, saya lupa lah, conjugate. So dia bersamaan dengan si ini, kalau boleh ingat lah, kalau tak ingat tak apalah. Tapi kita ambil bahawa kuasa 2 wave function ni memberi physical meaning, maksud fizik bahawa nilai wave function kuasa 2 ini menunjukkan kebarangkalian menemui zarah dalam satu ruang. Okey, jadi Schrödinger equation, apabila kita menyelesaikan Schrödinger equation, kita akan menyelesaikan wave function untuk elektron. Dan saya kata sebelum ni setiap elektron mempunyai wave function berbeza. Okey, jadi kalau kita kuasa 2 kan wave function itu, kita akan memperoleh kebarangkalian untuk menemui elektron itu pada satu kawasan. Okey. So it's memang agak memang sukar untuk difahami. Tetapi itu yang kesan di mana untuk elektron ini ialah free elektron, elektron bebas. Jadi ada wave function dia, dan wave function itu kalau kita gunakan Schrödinger equation, kita akan dapat dia bersamaan dengan satu ungkapan dia yang agak kompleks juga, kan. Ungkapan dia agak kompleks, dan ungkapan itu kalau kita kuasa 2 kan dia, kita akan memperoleh dia punya kebarangkalian untuk menemui elektron pada mana-mana kawasan pada corak interference ini. Okey, jadi itu ialah tafsiran electron wave function.
Okey, berikutnya oleh sebab kita sebenarnya kita tak tahu pun elektron tu pergi mana, kan? Jadi kita tak sure. Jadi kat tak sure tu kita gambarkan dengan konsep uncertainty, ketidakpastian. Okay, jadi sebenarnya adakah kita memang boleh tahu kat mana elektron tu boleh langgar filem tu? Okay, memang kita tahu ke? Kita boleh tahu ke dia langgar kat mana? Sini ke? Sini ke? Kan kita tak tahu. Kan we are uncertain. So that we use the probability concept to determine where is it. Alright. So to further untuk kita terus mengetahui tentang ketidakpastian itu, jadi saya sebab dia sukar juga untuk saya explain, jadi saya cari video yang memang ada animasi yang baik lah untuk menerangkan konsep uncertainty ni. Jadi konsep uncertainty ni ditemukan oleh Pak Cik Heisenberg, orang Jerman juga. So that's why Jerman memang maju lah kan. Kan banyak saintis dia dan dia berfikiran, tak tahu lah fikiran dia tu macam mana, kompleks. Tapi it works. Okay, so kita cuba apabila menonton video ini menjawab persoalan-persoalan ini. Yang maknanya persoalan ini memandu tontonan anda tentang prinsip ketidakpastian. Okay, berikut setelah kita habis menonton video ni, kita pergi kepada taburan kebarangkalian.